Assalamualaikum semua, apa khabar? Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 2, pelajaran 11 iaitu bab akidah yang bertajuk kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan memberi fokus kepada unit 1 iaitu Al-Qadir. Jom anak-anak kita lihat apa standard pembelajaran pada hari ini, iaitu apa yang anak-anak akan dapat di akhir pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud Al-Qadir. Yang kedua, menyatakan dalil naqli Al-Qadir. Yang ketiga, menguraikan bukti Al-Qadir serta menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Kita tengok apa maksud Al-Qadir. Al-Qadir dari segi bahasa adalah yang menentukan. Dari segi istilah, Al-Qadir adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak, iradat dan ilmunya. Dalil naqli Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Qadir adalah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaykum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Surah Al-An'am ayat 65. Maksudnya, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab siksa, bala bencana dari sebelah atas kamu atau bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Jom kita lihat apa bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Qadir. Yang pertama, Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Anak-anak, cuba kita perhatikan di sekeliling kita. Matahari, bulan, bintang dan cakrawala yang sangat hebat kejadiannya. Bagaimana ia terjadi ataupun terbentuk? Ya, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada manusia ataupun makhluk yang mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kedua, Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 5. Anak-anak, siang kita dapat melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan ibadat, bekerja, mencari rezeki, dan malam pula adalah masa untuk kita tidur dan juga berehat. Malah kita digalakkan untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat indah ciptaan Allah, dan ianya menunjukkan Allah bersifat Al-Qadir. Ya, yang ketiga apa pula? Allah berkuasa mencipta langit dan bumi.
Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala yang ada di langit dan di bumi. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 99. Anak-anak, cuba pandang ke atas, melihat langit yang bergerak, cantik dan juga tenang, terbentang luas. Mana mungkin ada pencipta yang dapat mencipta sehebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berkuasa untuk menghancurkan segala yang ada di langit dan di bumi atas iradat ataupun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bukti Allah bersifat Al-Qadir adalah Allah mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Contohnya, mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 88. Anak-anak, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan ditulis dalam bahasa Arab. Anak-anak, Al-Quran sangat hebat gaya bahasanya, susunannya dan tidak boleh ditanding oleh mana-mana kitab. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta Al-Quran yang menjadi rujukan umat Islam. Dan sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa membaca Al-Quran supaya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu bertadabbur Al-Quran supaya kita dapat memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Seterusnya anak-anak, yang kelima, Allah menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Anak-anak pernah perhatikan? Hujan lebat, hujan renyai. Mungkin satu kawasan hujan, satu kawasan lagi tidak hujan. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan ke atas muka bumi ini. Yang keenam, bukti Allah bersifat Al-Qadir adalah Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 40. Anak-anak, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas makhluk dan juga hamba di muka bumi ini. Sudah pasti tiba masanya nanti akan berlaku kiamat yang mana semua makhluk hamba Allah akan dimatikan dan kita akan dibangunkan di padang mahsyar kelak. Anak-anak, ingatlah bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan yang hidup kekal abadi adalah di akhirat sana. Maka semasa kita di dunia, banyakkanlah melakukan ibadat kepada Allah. Semoga ianya menjadi bekalan yang terbaik buat kita di akhirat kelak. Siapalah kita di muka bumi ini? Maka bila Allah mengatakan bahawa sudah tiba masanya ajal kita, kita akan pergi menghadap Ilahi dan sudah tidak ada apa lagi kita di dunia ini. InsyaAllah anak-anak, itulah perkongsian kita pada hari ini. Allah bersifat Al-Qadir. Alhamdulillah selesai. Moga-moga dapat memberi manfaat dan dapat menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum Ustazah berakhir pada hari ini, izinkan Ustazah berkongsi satu kata-kata. Ilmu adalah pemandu, iman adalah penyelamat, amal soleh adalah bekalan, istighfar adalah nyawa, sedekah adalah cahaya. Ingat, hidup adalah ujian dan mati adalah penutup amalan. Moga-moga kita di akhir hidup kita dengan husnul khatimah dan dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak jangan lupa like dan juga share serta subscribe video ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada anak semua, insya-Allah.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.